Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita di dalam kelas PDPR online bagi mata pelajaran Adab dan Akhlak Islamiah tahun 4. Okey, kita tengok tajuk pada kali ini adalah adab di dalam keluarga. Adab di dalam keluarga. Tu gambar keluarga lah. Terdiri daripada ibu, bapa dan anak-anak. Okey, yang pertama. Maksud keluarga. Maksud keluarga. Kaum kerabat dan saudara mara terdekat termasuk ibu bapa, datuk, nenek, adik-beradik, saudara dan emak saudara, iaitu kaum kerabat, saudara mara terdekat termasuk ibu bapa kita, datuk dan nenek kita, adik-beradik saudara dan emak saudara, adik-beradik mak ayah kita, adik-beradik mak kita. Itu adalah keluarga kita. Itu adalah keluarga kita. Okey. Kita tengok adab bergaul dengan keluarga. Adab bergaul dengan keluarga. Yang pertama, sentiasa nasihat menasihati ke arah kebaikan. Sentiasa nasihat menasihati ke arah kebaikan. Yang kedua, ziarah menziarahi jika ada kelapangan atau ketika mereka sakit. Ziarah menziarahi jika ada kelapangan atau ketika mereka sakit. Yang ketiga, menjaga tingkah laku dan percakapan supaya tidak menyakiti perasaan orang lain. Menjaga tingkah laku dan percakapan supaya tidak menyakiti perasaan orang lain. Okay, kita balik kepada yang pertama, sentiasa nasihat menasihati ke arah kebaikan. Kita kena sentiasa menasihati ahli keluarga kita untuk ke arah kebaikan. Jika ahli keluarga kita melakukan kesilapan atau kesalahan, kita kenalah menasihati untuk mereka meninggalkan perbuatan yang salah tersebut. Okay, ziarah menziarahi jika ada masa atau ketika mereka sakit. Okay, jika ada kelapangan, ada masa, kita kena kerapkan menziarahi ahli keluarga kita. Yang ketiga, menjaga tingkah laku dan percakapan. Okay, kita kena menjaga perbuatan dan setiap tutur kata yang keluar daripada mulut kita. Setiap patah perkataan yang keluar, kita kena jaga supaya tidak menyakiti perasaan orang lain. Okay, dan tidak membuatkan orang tersinggung, tidak membuatkan orang terasa hati. Okey. Adab dengan orang tua. Adab dengan orang tua. Bercakap dengan sopan. Bercakap dengan sopan, iaitu kita bercakap dengan lemah lembut, dengan teratur, lemah lembut, guna perkataan, guna suara yang rendah. Okey. Tidak menyampuk perbualan mereka. Tidak menyampuk perbualan mereka. Jika mak ayah kita tengah bercakap dengan datuk nenek kita, kita janganlah menyampuk perbualan mereka. Kita kena tunggu. Kita kena tunggu mak ayah kita siap dulu bercakap, ataupun habis dah topik dia nak bincang tu, barulah kita bertanya apa yang kita nak tanya tu. Barulah kita cakap apa yang kita nak cakap tu. Okay, kita tak boleh menyampuk perbualan mereka. Yang ketiga, memanggil mereka dengan panggilan yang sesuai. Memanggil mereka dengan panggilan yang sesuai. Okey, kalau seseorang tu dia sesuai dengan panggilan abang atau kakak ataupun pakcik ataupun makcik, kita kena tengok panggilan yang sesuai lah. Okey. Memberi salam dan bersalaman apabila berjumpa. Memberi salam dan bersalaman apabila berjumpa. Okey. Yang kelima, memberi nasihat
menerima nasihat mereka dengan hati yang terbuka. Kita kena terima nasihat orang yang menasihati kita itu dengan hati yang terbuka, kerana orang yang lebih tua ni dia lebih memahami atau dia lebih berpengalaman sebenarnya. Jadi apa-apa yang dinasihatkan kepada kita tu, kita kenalah terima dengan hati yang terbuka. Kita jangan nak buat kerah lah. Jangan nak buat kerahkan ke apa ke. Tak nak dengar. Kita kena dengar. Meminta laluan dengan sopan apabila lalu di hadapan mereka. Meminta laluan dengan sopan apabila lalu di hadapan mereka. Okey, bila kita contoh mak ayah kita ada tengah duduk. Kita nak lalu takkan kita nak langkah je mak ayah kita kan. Kita kenalah menundukkan sedikit badan kita ataupun kepala kita untuk sebagai tanda hormat ataupun sebagai tanda kita beradab dengan orang tua. Macam kita jumpa cikgu lah kat sekolah. Tak usahlah nak buat sombong. Kita tegur kan cikgu. Kita macam tunduk sikit. Gitu. Yang seterusnya, perkara yang tidak beradab dengan orang tua. Perkara yang tidak beradab dengan orang tua. Yang pertama, bermasam muka. Sepatutnya baro mim alih. Tapi tazah tersalah tu. Bermasam muka. Yang kedua, bercakap dengan kasar. Bercakap dengan kasar. Yang ketiga, menyampuk perbualan mereka. Yang keempat, melawan cakap orang tua. Tu tidak beradab lah tu. Ni perkara yang tidak beradab. Mana perkara yang tak molek. Perkara yang kita tak boleh buat. Memanggil dengan gelaran yang tidak sopan. Yang kelima, menengking dan berkata kesat apabila mereka menegur. Menengking dan berkata kesat apabila mereka menegur. Yang tu pun ada satu. Tu Ustazah dah ingat space tu. Menengking dan. Tu space. Berkata kesat apabila mereka menegur. Okey, kita tidak boleh bermasam muka. Okey, dikira tidak beradab. Kita tidak boleh bercakap dengan kasar ataupun dengan suara yang tinggi. Okey, kita tidak boleh menyampuk perbualan mereka. Kita tidak boleh melawan cakap orang tua. Kita ni nak cakap kasar ataupun nak cakap suara tinggi dengan mak ayah kita pun tak boleh dah. Kita nak cakap macam macam mak ayah kita panggil, kita nak kata yelah, oh pun tak boleh. Sebab dalam Quran kata wala takul lahuma uffin, dan janganlah kamu berkata maknanya berkata pun tak boleh. Nak kata hoi apa tak lagi. Gitulah. Maknanya kita nak lawan cakap orang tu memang tak boleh, berdosa. Kita panggil dengan gelaran yang tidak sopan. Kita tak boleh panggil mak ayah kita hoi, weh, tak boleh lah. Kita panggil dengan panggilan yang molek-molek lah. Okey, menengking dan berkata kesat. Apatah lagi kita nak menengking mak ayah kita. Apatah lagi kita nak berkata-kata kesat apabila mak ayah kita menegur kita. Itu adalah berdosa. Okey, yang seterusnya, cara mentaati orang tua. Cara mentaati orang tua. Dia ada dua. Semasa masih hidup dan selepas meninggal dunia. Semasa masih hidup dan selepas meninggal dunia. Okey. Semasa masih hidup kita kena selalu menziarahi mereka. Selalu menziarahi mereka. Yelah, masa hidup ni lah kita kena selalu menziarahi mereka. Sebab apa? Sebab 3 perkara, 3 benda. Bila kita pandang, kita akan dapat pahala. 3 ke 4? 3 tau. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, Kaabah. Yang ketiga, ibu bapa. Ibu bapa atau adik dia kata satu lagi, suami isteri. Awak tak ada lagi lah suami isteri. Gitu. Kita kena ziarah mak ayah kita akan dapat pahala. Sentiasa mendoakan kesejahteraan mereka. Kita kena sentiasa mendoakan untuk ibu bapa kita. Selepas kita solat tu, kita jadikan satu kewajipan.
satu kewajipan untuk kita mendoakan kedua ibu bapa kita selepas kita solat. Kita doa lah yang baik-baik. Doa mak ayah kita diberi kesihatan, diberi kemudahan untuk beribadat. Kita menjaga mereka semasa tua dan sakit. Kita kena menjaga mak ayah kita semasa tua dan sakit. Janganlah kita menjadi anak yang tidak mengenal budi, anak yang derhaka. Ada satu kisah tu kan, yang seorang anak tu dia hantar ayah dia ke surau. Dia ajak ayah dia solat Jumaat. Lepas tu dia pun tinggal ayah dia dekat surau. Tak baiklah macam tu. Sebab dia tak nak jaga ayah dia. Dok lihat gitu, dok baik, berdosa. Okey, selepas meninggal dunia, selepas orang tua meninggal dunia, kita kena sentiasa mendoakan keampunan untuk mereka. Kita kena sentiasa doakan Allah ampunkan dosa kedua ibu bapa kita. Allah lapangkan kubur kedua ibu bapa kita. Allah ringankan siksaan kubur untuk mak ayah kita. Kita kena sentiasa doakan. Okey. Yang seterusnya, berbuat baik kepada keluarga mereka. Okey. Contoh mak ayah kita telah meninggal dunia, tak ada dah. Tapi dia ada lagi adik-beradik dia, ataupun dia ada ayah dia, tok kita, nenek kita ada lagi. Kita kena buat baik pula kepada ahli keluarga mak ayah kita tu lah. Yang ketiga, meneruskan silaturahim dengan sahabat mereka dahulu. Jadi kita jangan walaupun ayah kita tak ada dah, kita kena hormat kawan dia tu. Kita kena kalau kita jumpa tu, kita kenalah bertegur sapa dengan kawan-kawan ayah kita walaupun ayah kita tak ada dah. Tapi kita ni sebagai anak, sebagai adab, kita kena tegurlah. Maknanya kita jangan putuskan silaturahim tu lah. Jangan putuskan persaudaraan se-Islam gitulah. Bila ayah kita tak ada dah, kita pun dok cara dok ni lah gitu. Okey. Okey. Adab dan hak ke atas ibu bapa. Adab dan hak ke atas ibu bapa. Yang pertama, memelihara nama, kehormatan serta harta benda mereka. Memelihara nama, kehormatan serta harta benda mereka. Kita kena jaga nama baik mak ayah kita. Kita kena jaga kehormatan diri mak ayah kita. Kita kena jaga harta benda mak ayah kita. Nama mak ayah kita kan. Contoh, ayah tu nama Abu, anak nama Amir, Amir bin Abu. Amir ni semua buat jahat kat sekolah, buang kacau orang lah, apalah. Lepas tu bila tu orang akan kata lah ke ayah Amir tu juga jadi anak Abu lah kata. Anak Abu ni gini. Perangai dok molek, buat ke orang, ngenak apa semua. Jadi secara tak langsung buruklah nama ayah dia. Jadi kita ni sebagai anak, janganlah kita buat sesuatu sehingga jadi buruk nama mak ayah kita. Okay. Yang kedua, mencium tangan kedua-duanya setiap kali ke sekolah. Mencium tangan kedua-duanya setiap kali ke sekolah. Maknanya untuk awak lah, pergi sekolah tu, salam lah dulu dengan mak ayah awak tu. Minta maaf, mana tahu awak dia cakap kasar-kasar ke, buat mak awak terasa hati ke. Jadi sebelum pergi sekolah tu, minta maaf dulu. Sebab bila kita bersalaman akan tergugurlah dosa-dosa. Okey, memuliakan mereka dan memberi apa yang mereka minta. Memuliakan mereka dan memberi apa yang mereka minta. Ni bila kita dah dewasa lah, bila kita bekerja. Apa yang mak ayah teringin tu, kalau kita mampu, kita tunaikanlah. Contoh mak ayah tu berasa nak makan durian ke, durian kan mahal ni kan. Waktu kita ada kemampuan, kita tunaikanlah mimpi yang dia hajat dia tu. Sebab masa kita kecil pun, apa yang kita nak, mak ayah akan usahakan juga walaupun tak ada duit. Dia akan cari juga, dia akan tak ada duit, dia akan simpan duit ke, dia akan usahalah untuk bagi ke anak-anak dia ni. Jadi bila kita dah dewasa, bila kita dah tua, mak ayah ni
orang tua, dia akan tahu cycle hidup. Cycle hidup ni dia dah kecil, besar, lepas tu dia akan kembali seperti kanak-kanak semula. Jadi orang tua ni dia akan jadi macam budak-budak lah. Dia nak perhatian, dia nak minta tu, minta ni. Jadi kita bila dah dewasa, kita cuba tunaikan apa yang mereka minta. Yang keempat, memperbanyakkan doa dan memohon ampun kepada mereka. Memperbanyakkan doa dan memohon ampun kepada mereka. Memperbanyakkan doa dan memohon ampun kepada mereka. Kita kena sentiasa berdoa untuk mak ayah kita dan kita mohon keampunan untuk mak ayah kita. Mohon keampunan daripada Allah untuk mak ayah kita. Berbicara dengan sopan dan lemah lembut. Kita kena bercakap dengan perkataan yang molek, dengan perkataan yang comel, dengan perkataan yang yang tidak menyakiti lah, tidak menyakiti hati orang tua. Okey, sentiasa berusaha menggembirakan dan menyenangkan hati mereka. Sentiasa berusaha menggembirakan dan menyenangkan hati mereka. Kita kena usaha untuk buat mak ayah kita ni gembira sama. Biar dia senang hati, dia gembira. Bila kita senangkan hati mak ayah kita, kita buat mak ayah kita gembira, insya-Allah hidup kita akan tenang. InsyaAllah hidup kita akan tenang. Bila mak ayah kita gembira dengan kita, senang hati dengan kita, dia akan terus mendoakan kita kan. Bila dia doakan kita, doa ibu bapa kepada anak tiada hijab. Doa ibu bapa kepada anak tiada hijab, insya-Allah akan dimakbulkan oleh Allah. Mentaati ibu bapa dalam segala hal kecuali perintah maksiat. Kita kena taat kepada ibu bapa kita dalam semua hal, kecuali perkara ni lah. Perkara apa? Maksiat. Maksiat tu apa? Perkara dosa. Perkara dosa, contoh mak suruh pergi curi, mak suruh pergi merompak, tak boleh lah. Yang tu adalah perkara maksiat, perkara yang dosa yang dilarang oleh Allah. Jadi semua perkara kita kena taat kecuali perkara maksiat. Okey. Akibat kita derhaka dengan orang tua. Yang pertama, mendapat dosa. Of course lah, bila kita derhaka ke mak ayah kita ni, kita akan dapat dosa. Yang kedua, sempit rezeki. Sempit rezeki ni, mulalah kita rasa macam hidup kita duk tenang, duk tenteram. Pitih banyak pun rasa serabut sokmo, rasa duk senang hati. Yang ketiga, disisih oleh keluarga dan masyarakat. Yang keempat, hidup tidak berkat dan dimukai Allah. Hidup tidak berkat dan dimukai Allah. Yang kelima, mengancam keharmonian kekeluargaan dan masyarakat. Mengancam keharmonian kekeluargaan dan masyarakat. Yang seterusnya, sukar untuk mendapat pertolongan daripada keluarga. Sukar untuk mendapat pertolongan daripada keluarga. Okey, next. Apa dia yang next ni? Hikmah beradab dengan orang tua. Hikmah beradab dengan orang tua. Okey, di situ tertinggal huruf Ain. Hikmah beradab dengan orang tua. Okey. Mendapat ketenangan jiwa. Mendapat ketenangan jiwa. Jiwa kita akan menjadi tenang. Jiwa kita akan menjadi tenang. Kita tak ada rasa resah gelisah. Hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Kita ni nak bahagia. Bahagia atas dunia dan juga bahagia di akhirat. Ikatan kekeluargaan bertambah kukuh. Okay, ikatan keluarga ni akan bertambah erat, bertambah kukuh jika kita beradab dengan orang tua. Diberikan ganjaran pahala di sisi Allah. Diberikan ganjaran pahala di sisi Allah. Allah akan memberikan pahala bagi orang yang beradab dengan orang tua. Disayangi oleh keluarga dan masyarakat. Mendapat keberkatan hidup yang sempurna. Mendapat keberkatan hidup yang sempurna. Okey, kita ni
bila kita beradab dengan orang tua, mak ayah kita ni, insya-Allah hidup kita ni Allah akan bantu. Allah akan bantu bila kita menjaga mak ayah kita. Okey. Habis dah. Untuk tajuk pada kali ini iaitu adab dalam keluarga. Okey. Ustazah rasa gini, tugasan Ustazah akan bagi tahu dalam Telegram. Okey, Ustazah rasa sampai sini dulu video untuk PDPR kali keempat, adab dan akhlak Islamiah. Okey, semoga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.